ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم غير المغضوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah yang berusaha bahagia barisan kepimpinan Masjid Isti'alam, tuan-tuan imam, pegawai dan ajudan kuasanya, tuan-tuan guru, para asatidzah muslimin muslimat, sesaudara yang dikasihi oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mari sesama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Nikmat Islam, nikmat beriman, berada atas jalan yang benar, nikmat sihat badan, nikmat lapang masa yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Mudah-mudahan nikmat yang dikurnia pada kita menambahkan iman taqwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita menyambung bacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji Mujallad Tsani, jilid yang kedua, dalam bab rukun puasa rukun puasa, dan kita belum habis membicarakan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan perkara yang membatalkan puasa ataupun menjauhi perkara yang membatalkan puasa, termasuk dalam rukun puasa. Dan tidak lama lagi juga kita akan menuju ke Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi ulang kaji kita, ya, sedikit sebanyak kenaan dengan perihal puasa. Baik, pada siri yang lalu kita berhenti ataupun sempat membicarakan 4 perkara yang kita kena elakkan supaya puasa kita itu dikira sah. Dan pada malam ini kita sambung yang kelima, ya, perkara yang kita perlu elakkan supaya puasa kita sah. Yang kelima iaitulah muka surat 403, 403, ya, siapa yang ada kitab. Baik, iaitu al-istimna. Al-istimna, istimna ni dia agak bukan kotor tuan, tapi ialah benda yang agak
sensor lah, tapi kita sebut juga di sini. Dia asal kata daripada mani, air mani. Istimna' ni apa? Mengeluarkan air mani. Gitu. Al-istimna' ialah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya, ataupun dengan menggunakan tangan atau selain daripada tangan, apa-apa saja. Yang penting dia anggota, ya, menggunakan anggota yang bukan kebiasaannya. Ya. Sekiranya orang yang puasa sengaja melakukannya, maka batal puasanya. Tapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Apa di luar kawalan tu? Maknanya bukan kehendak dia lah, bukan kehendak dia. Orang buatkan ke, orang paksa dia, orang letak pisau atas leher dia, orang buatkan dia. Kita fikir macam ada ke zaman sekarang, macam-macam boleh jadi, ya. Bila mendengarkan berita tu, kita geli pun ada, tuan. Tak percaya satu, kemudian kita kata macam ni pun ada. Gitu, ya? Ayat kita macam ni pun nak berlaku ke? Berlaku dengan apa-apa saja, tapi bukan kehendak dia, ataupun bukan di atas kawalan dia, maka itu tidak membatalkan puasanya. Yang batal tadi yang mana? Yang sengaja dengan rela hati dia sendiri. Dengan ini dimakruhkan dengan karahat tahrim, makruh yang hampir kepada haram. Dalam mazhab Syafi'i, makruhnya ada dua, ya. Makruh tanzih ataupun makruh tahrim. Makruh tanzih ialah makruh biasa yang tidak boleh, kita kata tidak sampai kepada tahap boleh jadi haram. Apa makruh biasa? Seperti makan bawang. Itu contoh biasa, tuan-tuan. Makan bau-bau ni yang orang tak suka tu, itu tak bawa kepada haram, kerana makanan tu halal, ya. Dan dia tidak sampai tahap kepada kalau orang bau boleh jadi mati. Tak, setakat ni belum jumpa lagi lah orang bau mulut orang petai tu mati, tak jumpa lagi setakat ini. Wallahu alam, akan datang kalau sampai mati, mungkin ulama akan buat fatwa yang baru. Gitu kan. Itu tanzih. Kalau tahrim yang macam ginilah. Contohnya apa? Tahrim itu ataupun makruh tahrim bercium pada siang Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya, sama ada lelaki atau perempuan, kerana ia boleh mendedahkannya kepada merosakkan puasa. Jadi orang yang kita pun tak tahulah nak menilai orang tu kuat ke tidak syahwatnya, dia sendiri saja yang tahu. Jadi kaedahnya, kalau dia kuat syahwat dan dia bercumbu di siang Ramadan, maka dia dikira makruh tahrim. Berdosa tak? Tak berdosa lah, sebab laki bini, tuan-tuan. Tapi oleh kerana mengakibatkan puasanya batal, maksudnya apa? Tuan-tuan boleh faham lah, bila dia bercumbu tu dia ada adegan yang seterusnya, dan batal puasanya, dia berdosa lah kerana merosakkan puasa dengan sengaja. Perbuatannya tu kerana dia suami isteri tak berdosa, tapi mengakibatkan puasanya rosak, dia berdosa. Tuan-tuan, sengaja merosakkan puasa hukumnya haram, ya. Bukan boleh suka-suka tau. Contohnya hari ni tak nak puasa lah, minum, ataupun hari ni sengaja tak nak puasa, haram hukumnya, berdosa. Memang boleh ganti, dan ganti itu mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Tapi nilai puasa yang sebenar Ramadan itu tidak boleh sama dengan gantian dia, walaupun diganti dengan beberapa puluh hari sekali. Kenapa? Kerana ketidaksungguhan manusia menjaga ibadat dia, ya. Macam orang kalau dia sengaja salat tanpa wuduk, sengaja ni, bukannya kerana susah nak dapat air, sengaja hukumnya haram, ya. Kerana mempermainkan perbuatan itu, ibadat itu. Tapi kalau orang tu memang air tak ada, susah, kebetulan debu pun tak ada, tak logik, debu mesti ada tak? Contohlah kebetulan debu tak ada. Macam orang apa tu yang buka kontena 5 hari dalam kontena tu kan, buka-buka, manusia dalam tu, hari tu di pot ke mana tu, tu dalam tu entah apa pun tak ada, saya silap air kencing dia je. Keadaan macam tu, apa pun tak ada kan, tapi solat mesti dilakukan dengan baju yang tidak suci, yang sebagainya, wajib dilakukan dalam keadaan seperti itu. Pada keadaan yang luar daripada keadaan biasa, maka benda-benda yang tak boleh itu dia automatik jadi boleh.
Itu kaedahnya bila sebut gitu ya. Baik. Kalau dia boleh tahan, dia sendiri yang boleh buat putusan tu, dia boleh tahan nafsu dia, maka dibenarkan. Tapi biasanya tak boleh tahan tuan-tuan ya, biasanya. Yang boleh tahan tu segelintir saja. Orang-orang yang imannya tahap-tahap tinggi inilah ya. Kalau yang biasa-biasa tu baik tak payahlah. Sebab tu orang tua-tua dulu kan dia tak bagi. Sekarang pun rasa sama je kot. Dia tak bagi kalau kahwin dengan dekat puasa tu, bulan Syakban, Rajab ni boleh lagi ni sekarang. Jadi kalau nak menikah ni bulan ni, bulan depan mak bapak tak lagi dah. Pejabat agama dia bagi je, mak bapak tak lagi dah. Dia kata jangan menikah dekat puasa, tak elok katanya. Anak tu pula belajar, tak elok apanya, bukannya dia menjawab kan. Dan mak kata tak boleh, kau jangan derhaka. Bila dengan derhaka tu dia kalah tuan kan. Dia antaranya sebab itulah. Sebab itu 29 Syakban nikahnya, satu besok satu Ramadan, habislah break tak makan tuan. Kalau kita kata saya boleh masa belum kahwin, boleh lah bila sebilik, wallahu alam bisawab ya. Tapi dia sudah hukumnya boleh aja nikah tu bulan Ramadan pun boleh, siang boleh, malam boleh. Tapi bila dilihat kepada tidak boleh mengawal diri itu, maka di situ timbul pula hukum yang lain daripada itu. Baik, mengenai orang yang tidak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merosakkan puasanya. Dia kalau boleh kawal nafsunya pun eloknya tinggallah ya, kerana malam masih ada. Tuan-tuan, ada orang cerita pada saya dululah ni cerita ya. Dulu ni mungkin orang tak berapa nak belajar. Dia kata apa? Dia ni suami. Dia cakap isteri saya cakap kalau bulan puasa dia kena off 30 hari. Boleh faham ya off tu ya? Saya tak boleh terangkan tau. Ada budak-budak ni 30 hari. Betul ke mam? Kata dia. Siapa cakap? Isteri saya cakap. Dia belajar begitu. Yang kawan ni tak pergi kuliah tau tuan. Dia tak pergi kuliah maghrib, tak pergi lagi masjid. Yang rajin pergi bini dia. Rupanya kena tipu lah dengan bini dia. Katakan siang dia tak boleh kan, malam macam biasa kan, siang tak boleh. Tapi bini dia pukul rata tau, siang malam tak boleh bang, 30 hari kita cuti. Koyak lah lelaki dia tuan-tuan. Salah apa? Salah lelaki ke tak pergi mengaji? Pasal apa? Kalau pergi mengaji kan bini tak boleh scam dia. Ni bini dia scam dia. Nasib baik dia jumpa imam yang baik yang saya ni. Saya pun terangkan lah, kau dah kena tipu kau ni. Habis tu macam mana mam? Pandai-pandai kau lah. Kau tim mana aku tahu kan kau lagi bini. Gitu kan tuan. Sebab apa? Sebab tak belajar. Bila tak belajar senang lah kena scam. Gila tuan-tuan, 30 hari jangan dibuat. Orang pergi Mekah tu, saya cerita ni habis sini lah, jangan cerita kat orang lain. Orang pergi Mekah, pergi haji tu kan, ada bilik khas tu, nama dia bilik barakah. Bila tanya ni bilik ni untuk apa, lagi mau tanya, fikir sendiri dah lah. Ada list nama tu, tak nama tu. Pergi haji berapa? 45 hari kalau kau temu haji kan, 45 hari, 46, 52 hari kadang-kadang, 52 hari. Yang ramai dia boleh stroke tau. Sebab tu disediakan bilik barakah. Boleh faham kan tuan? Saya tak cerita dah panjang lah, boleh faham lah tu. Baik. Imam Muslim meriwayatkannya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium aku sewaktu baginda berpuasa. Siapakah di kalangan kamu yang dapat menguasai nafsunya sebagaimana Rasulullah SAW menguasai nafsunya? Jadi para ulama menjelaskan maksud kata-kata Aisyah radhiyallahu anha ialah sepatutnya kamu menjauhi daripada cium dan jangan menyangka bahawa diri kamu adalah seperti Nabi SAW yang boleh melakukannya. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mampu menguasai diri baginda dan dapat dijamin apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mencium tidak menyebabkan keluarnya air mani ataupun naik syahwat ataupun naiknya nafsu dan seumpamanya, sedangkan kamu tak ada jaminan terhadap perkara itu. Jadi jangan perasan kita macam Nabi, gitulah maksud Aisyah tu. Siapakah
kalian yang boleh mengawal nafsu sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tuan gitu. Nabi je boleh buat ya. So kita elaklah gitu. Elak. Takut terjerumus nanti sekali lagi kena ganti lagi, nanti kita akan jumpa lah ya. Kafarahnya 2 bulan turut tu. Baru makan tak habis tuan. Oleh kerana itu elakkan. Tapi hukumnya tetap boleh, bukannya haram. Cuma kalau merosakkan, diyakini bila merosakkan dia akan jadi makruh tanzih. Baik. Ada juga kan hadis menyebut cerita tentang 2 orang ni jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian dia tanya, yang tua tanya, mula-mula yang tua tanya, boleh tak saya bercumbu dengan isteri saya, pasangan isteri tua? Kira-kira warga emas lah kot ya, 50 ke atas, 60 ke atas. Jadi Nabi jawab, boleh bercumbu, tak ada masalah. Tapi bila pasangan muda tanya, Nabi kata tak boleh. Jadi tanya, tapi kenapa tadi yang tadi boleh, yang saya tak boleh? Dia kata, innahu yamliku nafsahu, dia memiliki ataupun dia boleh mengawal nafsu dia. Kalau awak tengok muka tak boleh mengawal ni, Nabi tak bagi ya. Secara direct Nabi tak bagi. Bukan kerana haram keseluruhannya, tapi kerana yang bertanya. Dia tengok capability orang yang bertanya tu. Sebab tengok muka macam tak boleh nak kawal nafsu, Nabi tak bagi lah, kerana merosakkan puasa. Taib. Seterusnya yang ke-6 ni, haid dan nifas. Haid dan nifas merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa, dan dia tidak boleh dielak ya. Yang jenis ni, yang tadi tu boleh dielak, yang tak boleh dielak. Tak boleh tahan-tahan lah, tentuan sumbat dengan apa pun tak boleh, sebab dia mesti keluar. Sekiranya wanita yang puasa keluar haid ataupun nifasnya pada sebahagian daripada siang, maka batallah puasanya dan dia wajib qada puasa hari tersebut. Walaupun dia dah puasa setengah hari, tengok-tengok lepas zuhur keluar lah pula, jadi kena tak payah puasa lah. Tak payahlah nak hantar kaki bagai, aduh rugilah macam ni, baik aku tahu daripada pagi aku lantak canai tadi kan, mana kita nak tahu. Jadi dia kena ganti puasa hari itu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah ditanya sebab kurangnya agama bagi wanita. Baginda jawab, bukankah apabila dia sedang haid dan dia tidak sembahyang dan puasa? Jadi adalah pertanyaan tentang wanita ni kurang agamanya. Bukan maksud wanita itu tidak lebih warak daripada lelaki. Maksud kurang agama tu apa? Puasanya kurang, solatnya kurang. Jadi jangan orang wanita puasa macam tidak tak adil. Dia tidak. Allah itu maha adil. Malah wanita itu kalau dia taat kepada Allah, Rasul dan suaminya, maka selebihnya buatlah perkara-perkara yang biasa saja pun sudah mencukupi tentang amal dia tu. Jadi dia tak payah pergi jihad, dia tak payah buat kerja-kerja yang tak sepatutnya dia buat, yang mana orang perempuan sekarang sibuk nak buat benda lelaki buat. Betul tak tuan? Cukup aja, sudah cukup dah. Kerana itulah bahagiannya. Jadi kalau tak payah buat benda-benda berat yang lelaki biasa buat. Kita bukan anti perempuan, tidak, tapi sepatutnya begitulah. Perempuan ada kerja yang dia buat. Cuma yang jadi problem sekarang ialah lelaki tak buat kerja dia. Itu masalahnya banyak. Apa tuan? Lelaki tak bekerja. Itu ya, dengan alasan yang macam-macam lah. Dan ini sedang banyak berlaku di dunia ni. Tidak melakukan perkara yang sepatutnya orang lelaki buat, walau apa sekalipun ya. Itu banyak di kes di rumah tangga kan. Banyak macam itulah ya, suami tidak bekerja dan semacam. Asalnya bekerja, bukan tak bekerja. Bila berlaku lah apa-apa, diberhentikan ke BSS dan sebagainya, dah mula tak bekerja sebab bininya kerja. So dia selesai dan sebagainya. Dan ini tidak sihat ya, perbuatan macam ini, kerana dia akan merosakkan definisi seorang suami itu.
yang sepatutnya mencari nafkah. Jadi isteri pun dia akan tukar dia punya keadaan lah, tuan. Daripada taat kepada tidak taat. Kerana apa? Kerana suami tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Okey, baik. Jadi haid dan nifas itu digambarkan sebagai kurangnya agama seorang perempuan kerana kurang puasanya, kurang salatnya. Tapi juga ada disebut bahawasanya orang-orang perempuan yang haid ketika bulan Ramadan, maka dia melakukan perkara yang lain, dia akan mendapat pahala juga, bukannya kosong ya. Dia boleh saja berzikir, dia boleh saja berzikirlah apa-apa tuan dengan zikir-zikir yang biasa, dan akan diganti pahalanya oleh Allah SWT. Bukannya kosong ya tuan-tuan ya, bukannya tak puasa terkosong, tak dapat apa-apa, semua diganti oleh Allah SWT. Yang laki yang tak buat memang tak diganti oleh Allah lah, kena buat juga laki. Sebenarnya laki lagi susah hidup dia ya, banyak kena buat, betul-betul kena buat. Yang ketujuh, gila dan murtad. Gila dan murtad merupakan penghalang daripada sahnya puasa, kerana orang yang berada dalam keadaan ini tidak mempunyai keahlian, yakni kelayakan untuk beribadat. Pertamanya dia tak ada kelayakan untuk dia beribadat. Buatlah tapi tak dapat apa-apa lah tuan-tuan, dapat lapar je lah ya. Ataupun dapatlah kurus hari itu, tak makan, corong gila. Kalau dia nak puasa, terpulang ke dia, tapi tidak dikira oleh Allah. Orang murtad juga sama, orang kafir lah maksudnya, ataupun orang Islam, na'udzubillah, yang keluar daripada agama tapi masih lagi puasa kerana dia yakin dia masih Islam, padahal dia tidak Islam lah, maka puasa tidak berarti apa-apa. Melainkan dia mengucap semula dan bertaubat, Allah akan terimalah puasa dia. Itu. Dan sekarang ni kita risau kerana banyak orang bila boleh bercakap di dalam media sosial kan, kadang-kadang ayat itu terkeluar menyebabkan dia keluar agama ya? Dengan merendah-rendahkan Nabi SAW. Merendah-rendahkan Nabi itu hukumnya murtad tau, bukan? Kerana bila Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang paling baik. Tiba-tiba dia kata jangan ikut Nabi itu, Nabi itu bukan baik sangat. Murtad tak tuan? Murtad tak tuan? Nabi dah kata contoh, kita nafikan, makna kita menafikan kenyataan Allah SWT. Murtad. Tapi dia relax je, nanti bulan puasa dia puasa, dia tak mengucap semula, tak bertaubat. Itu yang dikatakan puasa tak guna ya? Kerana dia sudah tidak memiliki kelayakan, iaitulah Islam. Betul, hati-hati kita bercakap ni, terutama di atas video ni kan. Kan orang sekarang ni kalau tak puas hati dia pasang video, kemudian dia bercakap, dia post. Kadang-kadang apa dia cakap dia tak sedar dia cakap apa. Bila orang tengok baru orang tegur dia, kau cakap ni bahaya kau ni. Itu kalau ada orang tegur. Kalau tak ada orang tegur, sampai ke sudah dia tak sedar dia cakap apa sebenarnya. Silap-silap ada perkataan dia yang boleh menyebabkan dia murtad ya, naudzubillah min dzalik. Dia tak ada orang terus terang cakap, contoh ya, cakap saya tidak percaya Allah sekarang, tak adalah orang terus terang itu. Tapi kadang-kadang dengan tidak terus terang itu, ayat dia boleh menyebabkan dia murtad ya, naudzubillah min dzalik. Macam kita komplain kejap hujan, kejap tak hujan, apa ni? Tak ada pun cakap Allah ni tak guna kan, tapi ayat kita tu semalam terang elok, hari ni hujan, apa nak jadi dunia ni? Oh, dia pula jadi komplainer ya? Sedangkan yang turun kena hujan tu apa? Allah. Bila kita cek balik, kita telah komplain Allah SWT. Baik itu, apa saja yang turunkan Allah ni redha je lah tuan-tuan, walaupun lah hati pedih. Macam di Meru kan, masa satu ketika dulu banjir, lepas tu dah kemas-kemas, dah cuci-cuci, banjir pula minggu depannya dah. Kalau aku tahu, tak payah aku kemas lah. Dah kalau aku tahu, masalahnya aku tak tahu. Kalau kita tahu pun kita tak buat kan. Sebab tu orang yang biasa banjir, bila dia kemas tu, ataupun bila lepas banjir dia angkat barang, dia tunggu dulu, tunggu ramalan cuaca lebih kurang, tengok kata nanti bulan 3 akan banjir, biarlah barang kat situ tu. Tu orang yang pandai lah. Kalau yang jenis kemas tak balik, nanti banjir, dia sendiri akan komplain nanti. Aduh, penat-penat kemas banjir lagi, penat-penat banjir, dia komplain tuan-tuan ya.
Jadi mudah-mudahan dia tidak, tapi kita nak kata tidak berniatkan komplain kepada Allah pun, bila cek balik kepada Allah jugalah akhirnya, kerana yang menurunkan tu semua ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murtad-murtad yang macam gitu tu kita yang takut. Sebab tu kita selalulah mengucap dua kalimah syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setiap masa. Dan kita alhamdulillah secara tak langsungnya kita ada ucapan tu pada tahiyat akhir ataupun tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau itu pun kalau orang sembahyang, kalau orang tak sembahyang tak ada pun dia baca tuan, tak ada juga nak mengucap dua kalimah syahadahnya. Jadi alhamdulillah. Baik. Kemudian mereka yang berpuasa wajib menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang batalkan ini agar puasanya sah. Bermula dari terbit fajar sebelum subuh tu ataupun azan subuh sehingga matahari betul-betul tenggelam, iaitulah azan maghrib. Sekiranya orang yang berpuasa melakukan perkara yang batalkan ini dengan sangkaan fajar belum terbit, tapi selepas melakukannya sangkaannya jelas meleset, maka batal puasanya. Dia hendaklah menahan diri, tak makan, tak minum, seperti orang yang puasa sepanjang siang sebagai menghormati bulan Ramadan. Dia juga hendaki mengqadakkan puasanya tadi. Kalau dia betul-betul tak tahu, tak apalah tuan-tuan. Tak tahu langsung lah, dia dah subuh, ingatkan belum subuh, dia mamai kan. Tapi sekarang semua dah disediakan dalam aplikasi telefon kita pun dah ada. Setiap waktu azan. Tiba-tiba bulan Ramadan je buat lupa pula azan subuh. Kan ramai orang pasang apps. Zuhur bunyi azan, asar bunyi azan dalam telefon dia. Tiba-tiba bulan Ramadan tak hidup pula azannya kata. Kalau tak sengaja tak ada masalah, boleh sambung je puasa. Tapi kalau sengaja dia kena tahan diri tau. Walaupun dia dah dikira batal puasa, dia tak boleh makan juga. Hukuman kepada dia kerana lalai, ya. Sebab tu kita ni diberikan satu tanda untuk sahur tu, iaitu imsak. Sebenarnya imsak bukanlah tak boleh makan, lepas imsak boleh makan lagi. Cuma imsak itu dia jaga. Tapi untuk orang yang dah terlewat bangun dah imsak, makan lagi lah sampai subuh ataupun sebelum azan berkumandang. Jaga-jaga, ya, kena berjaga-jaga. Begitu. Bukan makan sampai la ilaha illallah tu yang terakhir. Ini dah azan dia relax, baru hayya ala salah, tunggulah la ilaha illallah. Orang Allahu Akbar tu tak ada makan tuan, bukannya la ilaha illallah hujung tu, ya. Kena pula bilalnya as-salatu khairum minan naum tu panjang buat lagunya, makin sedap lah dia makan. Tunggu la ilaha illallah tu. Itu kena jaga betul. Kita duk tahu ni, kadang-kadang orang tak tahu tau. Takkanlah ada masalah ni. Waktu kita cerita tu, dia tunggu la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Kau tunggu la ilaha illallah, berapa kali la ilaha illallah lah tuan. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan tidak berlakulah kerana sia-sia puasa kita. Baik. Begitu juga apabila seorang berbuka pada akhir siang di waktu petang dengan sangkaan matahari telah tenggelam, kemudian terbukti bahawa matahari belum tenggelam, maka batallah puasanya dan dia wajib mengqadakkannya. Ni kalau orang tak ada apa ni, tapi tak tahu sekarang semua tempat ada lah tuan akses ni. Kadang-kadang dalam hutan tu lagi laju lah 4G daripada rumah kita kan. Lebih-lebih lagi kawasan tuan-tuan ni teruk betul Selcomnya. Kita mahu cakap lah, ya. Padahal setia alam tu, bukan tak setia alam, setia alam. Selcom teruk sini. Tuan-tuan report ke Selcom. Kalau dibandingkan dengan sahabat bernam, cantik lagi Selcom sahabat bernam. Tu betul-betul kebun tuan-tuan. So saya kata, jangan anggap benda terperuk ni tak ada lain, malah elok kadang, ya. Dapat menara daripada mana pun saya tak tahu lah tu. Cuma kita nak kata zaman sekarang ni, kalau kata tak tahu waktu maghrib, tak tahu waktu subuh, macam tak berapa boleh terima kerana telefonnya sentiasa bercakap telefonnya. Kita nak buka tunggu azan, confirm tunggu azan. Jarang orang tengok waktu berbuka, dia waktu azan tu dia tunggu. Dan insya-Allah setakat ini muazzin-muazzin kita semua punctual, ya.
Tak ada yang pergi bantai nasi kandar dulu baru azan, tak ada. Dia standby kurma dekat tu. Dan nak dekat masuk dia makan kurma, minum terus azan. Maknanya dia tak tunggu orang, dia tak sidai orang lah. Dia pun tahu. Okey ya. Baik. Seterusnya adab-adab puasa dan perkara yang dimakruhkan. Adab-adab puasa. Puasa punya adab yang banyak kami ringkaskan seperti berikut ya. Adabnya lebih banyak daripada rukunnya. Kerana dia bila kata bukan rukun, biasa tuan, sunat ni kan lebih banyak daripada wajib kan. Tapi kita ditakuti kita melebihkan pula yang sunat berbanding yang wajib. Baik. Pertama, adab yang pertama ataupun sunat ni ialah menyegerakan berbuka. Dilakukan sejurus setelah diyakini tenggelamnya matahari. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalul fitr." Manusia akan terus berada dalam keadaan baik selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Yang paling afdal ialah berbuka dengan buah kurma yang kering atau basah. Sekiranya tak ada kurma maka dengan air. Jadi kalau azan tu memang terus kena buka. Jangan masa tu lah nak buat ucapan lah apalah kan, kalau program tu kan ucapannya sebelum azan. Ini start Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun muslimin muslimat rahimakumullah. Kawan tu dah lapor tuan-tuan. Yang penting sunat ni tu. Time tu lah aku nak ceramah lah bagai. Doa makan mesti panjang. Bismillahirrahmanirrahim, sudahlah. Dhahabat dhama waqtalatil aruq wa thabatal ajr, insyaallah dah makan. Jangan bantai tahlil lagi kerana bukan masanya. Ya. Tapi itulah ya. Tuan Bilal ni adalah orang yang paling sabar di dunia tau. Ketika orang sedang sedap dia azan. Ya, dia terpaksa lah gitu. Sebab tu dia orang terpilih jadi Bilal ni. Dia kena sabar. Sabar makan jangan main tuan. Kalau benda lain boleh tahan ni, makan ni jangan tu. Tengah Allahu Akbar dilalu kat hidung tuan ya. Dia punya aroma. Alhamdulillah lah bila kita, alhamdulillah ya. Baik, tapi itulah sunnahnya kena jamah kurma dan air dulu. Tapi boleh aja makan nasi pun tak ada masalah. Cuma adab ya, kita tak adab atau sunnah. Sekiranya tak ada kurma maka dengan air. Jadi sekarang ni dah boleh beli lah tuan-tuan kurma-kurma tu. Jangan beli 29 Syaban, dah habis dah semua itu. Awal-awal beli siap-siap. Baik, kemudian At-Tirmidzi dan Abu Dawud telah meriwayatkan kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat fa in lam takun fa ala tamarat fa in lam takun hasawatin min ma fa innahu tahurun. Nabi SAW berbuka sebelum salat maghrib dengan beberapa biji kurma basah. Ini kena dengar baik-baik. Bukan Nabi buka sebelum waktu salat maghrib, sebelum salat maghrib. Waktu dah masuk. Jadi bukannya sembahyang dulu ya, dia punya aturannya. Sewarak mana pun tuan-tuan, jangan melebihi Nabi SAW. Nabi kurma dulu baru salat maghrib. Tuan-tuan kata aku geng lain, aku geng warak ni, sembahyang dulu kurma. Salah tuan-tuan. Tak ada berdosa, tak berdosa, tapi salah tata cara dia. Sealim mana pun tuan-tuan, sekiai mana pun tuan-tuan, mau kurma dulu baru salat. Ya, kerana itu aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab tu kita ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa biji kurma basah ataupun dipanggil dalam bahasa kita rutab. Yang bertangkai tu. Ya. Kalau tuan-tuan lalu lah sebab dia kelat. Kurma satu kelat tuan-tuan. Yang sedap kurma-kurma kering tu. Silap dalam ada badam lagi sedap ya. Ataupun selainnya lah yang dia kurma. Sekiranya tak ada kurma basah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar kering. So pilihan Nabi mula ialah rutab, kalau tak ada baru kurma basah kering ya. Sekiranya tidak ada juga, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghirup beberapa teguk air, sesungguhnya ia adalah suci.
Ini kejap lagi ni keluarlah suara yang Yusof Tayyub. Tu kejap lagi. Tu menandakan Ramadan sudah hampir, ya. Ini bukan iklan tuan-tuan, ya. Ini tak ada kaitan dengan iklan. Tapi nak bagi tahu memang dia top ketika Ramadan. Jadi siap-siap benda tu kena ada di rumah lah, kurma. Cuma orang kita ni, dia kurma tu dimakan ketika bulan Ramadan aja. Sedangkan dia itu baik untuk dimakan pada setiap hari, ya, ataupun setiap waktu lah, tak kisahlah Ramadan ke atau tidak Ramadan. Sikit lagi. Yang kedua sunnahnya ialah sahur. Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam. Dalil sahur disunahkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Hikmah disunatkan sahur adalah untuk menguatkan diri melakukan puasa. Dan Al-Hakim dalam Mustadrakil Hakim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasta'inu bi ta'amis sahari ala siyamin nahari." Dapatlah bantuan dengan makanan sahur untuk menguatkan puasa pada siang hari. Jadi sahur itu memang untuk menguatkan siang hari, walaupun yang fokusnya ialah barakah itu, tapi nak bagi tahu juga boleh menguatkan kita siang hari. Waktunya ialah dengan berlalunya separuh malam. Fadilat sahur diperoleh dengan memakan sesuatu, tak kira banyak ataupun sikit, ataupun sekadar minum air saja. Jadi kalau kita kata barakah itu, minum air itu sudah cukup. Dan waktunya ialah mesti, bukan mestilah kita kata. Dan dapat fadilat tu mesti berlalunya separuh daripada malam. Yang terbaiknya di hujung-hujung tu, nak dekat waktu subuh, ya, setengah jam atau 40 minit sebelum subuh. So bukanlah pukul 10 malam, pukul 11 malam, ya, sahur ni bukan. Tapi di hujung-hujung nak subuh. Satu hadis daripada Ibn Hibban menyebutkan, "Tasahharu walau bi jur'ati ma'in." Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Kita nak bagi tahu tuan-tuan bahawasanya jangan remehkan sahur. Kerana ada orang tak nak sahur dengan alasan dah kenyang, buka semalam makan nasi, mandilah aku. Kenyang tuan-tuan kan, kambing lam sheng 2, kenyang ada. Jadi bukan itu lagi barakahnya, ya. Baik tuan-tuan, so kita berhenti dulu setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan, sekiranya diizinkan oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.